Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'd. Sambungan kita malam ini ayat yang ke-17. Ayat 17 dari surah Ar-Ra'd. Anzala minas sama'i ma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله. Anzala minas sama'i ma'a. Allah telah menurunkan air, yakni air hujan dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah, kawasan aliran air mengikut kadarnya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya, maka arus air itu membawa buih yang mengembang, yang terapung di atas aliran air.
wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh, dan dari apa yang kamu nyalakan dalam api, iaitu bahan-bahan logam yang dileburkan dalam api untuk dibuat hilyah, yakni perhiasan ataupun apa-apa sahaja mata' peralatan, maka padanya ada zabadun misluh, terdapat juga buih yang seumpamanya. Fa amma kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang perkara yang hak, yang benar dan yang batil. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a, adapun buih itu dia akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, yang bersifat sia-sia, tidak diperlukan. Jufaa'a, hamzah kalau bagi dua di atas, bila kita wakaf kena bunyi a. Sebab ada setengah qari yang buti jufa' bagi ayat yang seumpama inilah. Contohnya kalau ayat di awal surah An-Nisa, ada yang baca ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu betul. Ada yang baca wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kena bunyi a. Ataupun ayat dalam surah Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a. Menjumpa dah ada semasjid adalah tu imam itu baca ayat surah Waqiah, dia bukti inna ansha'nahunna insya'a, kena bunyi a. Supaya ni juga fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a. Kalau hamzah tu bagi dua di atas, kalau bagi dua di bawah tak bunyi i, kalau bagi dua di depan tak bunyi u, dia mati tu jufa. Kalau bagi dua di depan dan dua di bawah, tapi kalau dua di atas a. Wa amma ma yanfa'un nas, dan adapun yang dapat memberi manfaat kepada manusia, maka ia kekal di atas muka bumi. Demikianlah Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk kamu. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang memenuhi, yang menyahut akan seruan Tuhannya, mereka mendapat balasan yang terbaik, yakni al-husna maknanya al-jannah, balasan syurga. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, tidak menerima seruan untuk terima ajaran agama Islam, maksudnya orang-orang yang kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, kalaulah segala yang di atas muka bumi ini adalah milik mereka, ataupun yang seumpamanya, kalaulah semua yang ada di atas muka bumi ini segala hasil kekayaan milik mereka, nescaya mereka cuba laftadau bih, akan tebus, nak bayar ya Allah, ambillah harta aku supaya aku tidak masuk neraka. Maka tidak akan diterima tebusan itu daripada mereka. Ulaika lahum su'ul hisab, itulah orang-orang yang bagi mereka seburuk-buruk hisab, perhitungan amalan. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kediaman mereka neraka jahannam. Itulah wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat kediaman. Baik, untuk ayat 17 sebenarnya termasuk dalam ayat dipanggil ayat amsal. Ayat adalah bentuk suatu masal, suatu perumpamaan. Perumpamaan ini cukup banyak dalam Quran. Salah satu kalau kita belajar adalah ilmu ulumul Quran, mabahis fi ulumul Quran. Di antara tanda kehebatan Quran dari segi wujuh i'jazil Quran, di antara bentuk kehebatan Quran ialah adanya uslub-uslub yang datang dalam bentuk qasam, sumpah. Ada uslub dalam bentuk tamthil, tamthilan, perumpamaan. Kalau kita buka kitab-kitab berkenaan dengan ulumul Quran, contohnya Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Al-Imam As-Suyuti dalam 2 jilid, Al-Burhan fi Ulumil Quran oleh Badruddin Az-Zalkashi, termasuklah penulis masa kini seperti Asy-Syaikh Manna'ul Qattan dalam Mabahis fi Ulumil Quran. Dia ada perbahasan berhubung dengan contoh-contoh tamthilan dalam Quran. Kita akan jumpa. Kata Imam Badruddin Az-Zalkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, tujuan Allah Ta'ala mendatangkan masal, amsal dalam ayat-ayat yang seumpama ini adalah li ta'lim al-bayan, untuk mengajar kepada manusia suatu keterangan yang lebih mudah difahami. Sebab ayat ini dia main dalam bentuk tashbih. Tashbih, mengumpamakan
dua perkara yang Allah Ta'ala guna sini, air dengan api. Air yang turun daripada langit itu sebenarnya tamsilan bagi wahyu. Kemudian audiyah, lembah-lembah tempat mengalir air itu adalah bandingnya bagi hati manusia. Kalaulah pada air yang turun itu ada az-zabadu ataupun al-wutha, buih, maka begitu juga tempat orang kerja melebur besi, sama ada besi ataupun tempat buat emah nak cair emah tu guna api juga. Terpaksa mereka nyalakan api supaya cair emah, perak, tembaga, an-nuhas, al-hadid, besi, maka keluar juga az-zabad, buih. Buih ni adalah perbandingan bagi al-batil, kebatilan, manakala api dan air itu adalah perbandingan bagi perkara yang kekal, yang memberi manfaat, iaitu hak. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah Taala membuat perumpamaan bagi yang benar dengan yang batil. Baik, saya memetik penjelasan. Kita jumpa banyak dah ayat-ayat yang didatangkan dengan maksud masal ini. Dalam ayat-ayat yang lepas banyak dah kita jumpa. Cuma untuk pada ni nak tambah. Dalam perbahasan ilmu ulumul Quran ada anwa', pelbagai jenis bentuk amsal dalam Quran. Pertama disebut al-amsal al-musarrahah, perbandingan yang jelas. Yang kedua al-amsal al-kaminah, perumpamaan ataupun tamsilan dalam bentuk yang pertengahan. Macam mana bentuk pertengahan? Dia tidak jelas sangat tapi boleh difahami bahawa ia datang dalam bentuk suatu tashbih, perumpamaan, perbandingan suatu objek dengan yang lain. Kita akan tengok contoh nanti. Yang tiga al-amthal al-mursalah, perbandingan yang mari dalam bentuk yang bersifat simbolik yang dapat difahami daripada keseluruhan ayat. Baik, untuk contoh yang pertama, amthal, perumpamaan yang jelas yang ketara ialah yang disebut secara jelas dengan lafaz mathal, menunjukkan yadullu ala tashbih, menunjukkan adanya perbandingan, perumpamaan antara satu tajuk dengan tajuk yang lain. Contohnya Allah Ta'ala membandingkan sifat orang-orang munafik. Kalau kita baca di awal surah Baqarah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka seumpama orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu, apabila api itu sudah menerangi sekeliling mereka, api menyala, zahaballahu binurihim, lalu Allah Ta'ala lenyapkan cahaya api itu. Itu suatu perumpamaan bagi orang munafik, supaya orang yang menyalakan api, lepas tu api itu padam, maka beradalah mereka dalam fi zulumat, dalam kegelapan. Jadi ayat tu mari dengan apa? Masal. Ataupun kita jumpa ayat yang berbunyi alam tara kaifa daraballahu masalan, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala membuat suatu masal, perumpamaan, perbandingan, kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah, kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah, Allah Ta'ala bandingkan seumpama seperti pokok yang baik, pokok kayu yang baik, kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama, dia punya akar umbinya kuat berpegang dalam tanah, dan dia punya pucuk dia jular dia punya naik ke atas tu sampai mencecah ke langit. Bukannya sentuh langit, dan royak pokok tu naik menjulang tinggi ke atas, wa far'uha fis sama. Ayat tu juga mari dalam bentuk masal, nak royak supaya manusia ni mudah faham sesuatu perkara dalam bentuk tamsilan. Tamsilan kalau dalam bahasa kita panggil dalam bentuk analogi. Kita membuat kiasan, perbandingan antara suatu perkara dengan yang lain untuk mudah faham. Dan benda ni bukan sekali dua, banyak diulang dalam Quran. Jadi ayat yang kita baca malam ni dalam surah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-17 ini termasuk masal bahagian pertama, bahagian yang musarrahah, yang jelas. Kerana di sini katanya Allah Ta'ala menyebut mathalaini, dua perumpamaan itu, al-ma'i wan nari, untuk air dan api. Air dan api yang disebut dalam surah Ar-Ra'd ini bagi menyatakan perbandingan antara yang hak dengan yang batil. Katanya lagi syabbahal wahyal ladzi
anzalahu minas sama' li hayatil qulubi bil ma'i alladhi anzalahu li hayatil ardi bin nabat wa shabbaha al qulub bil adwiyah. Allah Ta'ala mengumpamakan wahyu yang ia turunkan daripada langit atas tujuan untuk menghidupkan hati seperti air yang turun untuk menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Ulang sekali lagi. Allah Ta'ala membandingkan wahyu yang turun daripada langit, yakni ayat-ayat Quran, atas tujuan untuk menghidupkan hati seperti air hujan yang turun daripada langit untuk menghidupkan bumi, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Mudah kita faham. Maknanya tempat yang tak turun hujan, tempat yang tak ada air, tak akan tumbuh pokok. Begitulah hati manusia kalau tidak menerima siraman wahyu, tidak belajar Quran, tidak ada ilmu wahyu, tak tahu apa satu tentang Quran. Allahu Akbar. Maka jadilah hatinya seumpama bumi yang, kita kata bumi yang tandus dan gersang. Pokok tak naik, pokok kayu tak ada. Jawapannya di situ tidak akan ada kehidupan. Bila tak ada upuk, jawapan mudah juga. Lembu kambing tak ada. Sebab lembu kambing dan binatang-binatang kebanyakannya memerlukan kepada tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya. Maka begitulah hati yang tidak ada Quran, yang tidak sampai kepadanya wahyu, yang tidak mahu menerima wahyu. Begitulah dia punya gambar yang mudah kita faham. Manakala wasailu idza jara fil adwiyah, as-sail aliran air yang mengalir, apabila ia mengalir kawasan lembah. Kawasan lembah ni kawasan yang ada saliran air dah, sama ada besar atau kecil. Kalau besar tu jadi sungai, kalau kecil ni kita kata boleh jadi anak sungai, jadi terusan. Ianya membawa zabadan wa wutha'an, buih-buih, benda kita kata hasil daripada pergerakan air akan keluar, gelembung-gelembung air, atau dibawa bersama dengannya rawah. Rawah ni sesuatu yang qadar, benda-benda bahan-bahan buangan, benda-benda kotor. Biasa kalau musim bah, kalau air sungai besar, kita akan nampak daripada hulu tu macam-macam ada, dengan habuk, rati kayu, gap hanyut habis. Hak besar, kecil, bukan sekadar buih, segala jenis kekotoran yang dibawa oleh sungai. Baik, maka demikianlah perbandingan antara al-huda wal ilmu, petunjuk dan ilmu. Apabila ianya mengalir dalam hati, maka kesannya ia dapat melenyapkan keinginan-keinginan jahat pada manusia. Maka begitulah al-ma'i, perumpamaan bagi air yang turun daripada langit. Air yang turun daripada langit. Jadi kita boleh faham sini, kalau air itu tidak mengalir, sebab air ini bila melalui kawasan yang disebut adwiyah ataupun wadi lembah, dia tidak akan bertakung, dia tidak akan jadi al-ma'ur rakid. Air yang bertakung mana air yang tak gerak di situ, tapi air ini akan bergerak. Kita kena faham air itu sifat dia berdasarkan kedudukan apa dia, muka bumi itu. Kalau muka bumi itu duduk gitu, tidak ada tinggi rendah, dia di situ. Kita bubuh air dalam benda di situ. Tapi kalau kita tak setepak, ada tempat tinggi rendah, dia akan, sifat dia akan mengalir daripada atas ke bawah. Air itu akan mengalir, sifat dia begitu. Kalau suatu tempat tu kita kata kita mandi di sungai yang air mengalir, maka dijamin ia lebih bersih berbanding kita mandi di air tempat air sungai tak mengalir. Kalau tak mengalir, mungkin air itu akan tercemar dengan mudah. Sebab itu ada larangan dalam hadis Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid thumma yaghtasilu minhu. Janganlah seseorang kamu kencing dalam air yang tidak mengalir. Kita pergi di anak sungai tu air tak gerak, kencing situ, patut mandi situ ataupun berwuduk, sebab air itu sudah mutanajis. Kecuali dibenarkan pada air yang mutabahir, yang banyak, lepas tu air itu pula al-ma'ul jari, air yang mengalir. Orang yang tidak ada wahyu Quran seumpama hati yang tidak menerima air, lepas tu air itu pula kalau ada pun air itu tak gerak. Dia ada dua bentuk pula. Kalau terima, dia mesti gerak. Gerak tu sama ada dalam bentuk kita kena amalkan dan kita kena sampaikan. Kita kena amalkan untuk diri dan kita kena melaksanakan tugas linashril ilmi, untuk sampaikan ilmu. Barulah kawasan sekitar tempat air itu berada akan jadi subur dan bersih, dengan sebab air itu sentiasa mengalir dan bergerak. Tapi kalau tempat itu tak ada air langsung, maka jadilah ia kawasan yang kering kontang dan mungkin akan jadi kotor.
Kemudian Allah Ta'ala sebut juga perbandingan bagi an-nari, api. Ini disebut oleh Manna'ul Qattan. Dia bukan nak tafsir ayat surah ni, tapi disebut contoh dalam surah Ar-Ra'd dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, berhubung dengan bahagian amsal. Allah Ta'ala menyebut perumpamaan bagi api dalam ayat wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan dari apa yang mereka nyalakan pada api atas tujuan untuk mencari hilyah, barang perhiasan ataupun apa-apa peralatan. Sebenarnya ada juga az-zabat, buih. Yang dinyalakan pada api adalah al-ma'adin, bahan-bahan galian seperti min zahabin au fiddah, emas, perak, au nuhasin, tembaga, au hadidin atau besi, yang seumpamanya takhruju an-nar, maka tukhrijun nar ma fiha min al-khabath. Lalu api itu dapat mengeluarkan segala kekotoran yang ada dalamnya. Kalau besi ni, besi apabila dileburkan dia akan keluar karat-karat besi. Karat-karat besi itu akan dikeluarkan. Tidaklah diketahui, ada satu-satu kata-kata hikmah masal dalam bahasa Arab, tidaklah diketahui kekuatan besi ataupun keaslian besi kecuali dengan api. Sebagaimana emas, nak tahu emas ni emas berapa, emas 9 ke emas 10 ke, sejauh mana nilai kualiti emas kena bakar, kena goreng ke dengan api. Bila nyala dia akan cair. Bila cair maka apa-apa habuk di situ boleh diseparatkan, diasingkan, boleh dibuang. Kalau tidak dia akan capur. Ini suatu perbandingan. Sebab itu dalam kehidupan kita Allah Ta'ala akan menguji kita dengan pelbagai ujian, sebagaimana imtihan diuji az-zahab bin nar. Emas tu diteh dengan api. Bila emas tu cair akan keluarlah benda-benda kotor. Tapi kalau emas tu beku di situ, maka tidak akan keluar kotoran yang ada dalam emas. Begitu juga dengan kita orang beriman. Dari masa ke semasa kita hidup di dunia, kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai ujian untuk dinilai kekuatan iman kita. Adakah penyakit-penyakit yang tak molek itu boleh kita buat atau masih berada dalam diri kita? Allah Ta'ala pasti akan mengenakan ujian. Janganlah kamu menyangka apa dalam ayat disebut Allahu Akbar, ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Ayat ini dalam surah Ali Imran berhubung dengan kisah peperangan Uhud. Tidaklah Allah Ta'ala membiarkan orang-orang beriman terus berada dengan keadaan sebegini sehinggalah ia membezakan, yakni mengasingkan antara yang khabith dengan yang taib, hak buruk dengan hak baik. Sampai satu masa orang-orang munafik akan dihalau keluar daripada Madinah, termasuklah orang-orang Yahudi. Sampai satu masa Yahudi Bani Nadir, Yahudi Qainuqa keluar, Yahudi Bani Quraidah sudah berada di Khaybar. Mereka akan keluar, yang tinggal di Madinah, di bumi Taibah. Madinah juga dinamakan Taibah, bumi yang baik, orang-orang beriman sahaja. Maka apabila keluar yang tinggal yang baik sahaja. Maka begitulah ujian ini berlaku dalam kehidupan kita untuk ditingkatkan kedudukan kita supaya menjadi orang yang benar-benar tinggi keimanannya dan dibuang segala penyakit-penyakit yang masih berbaki dalam jiwa kita. Jadi kita kena bersedia untuk berdepan dengan ujian. Perumpamaannya serupa dengan orang nak cuci emas tadi, nak cuci bahan logam, maka terpaksa dileburkan dengan api. Maka keluarlah buih. Buih daripada buih itu dah akan keluar habuk-habuk kecil untuk dibuang. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk kamu berhubung dengan yang hak dengan yang batil. Itu disebut dalam yang kita boleh baca dalam ayat ni lah. Kemudian kita melihat dalam hadis Nabi berhubung dengan keadaan golongan yang mengambil manfaat daripada
apa dia ni, ada pada sunnah Nabi dengan apa, Nabi bandingkan seperti 3 jenis bentuk tanah yang ditimpakan ke atasnya air hujan, yang turun ke atasnya air hujan. Hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari dalam Sahih Bukhari dan Muslim, inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan, bukan sahaja dalam Quran, adalah hadis pun disebut mathal. Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah Ta'ala utuskan aku dengannya daripada hidayah dan ilmu, petunjuk yang aku bawa, ilmu yang aku bawa, perumpamaan seperti ghaisin, hujan yang menimpa bumi, fakana minha ta'ifatan qabalatil ma', ada sebahagian daripada tanah itu boleh menerima air. Tanah ni hati kita lah. Ada hati-hati manusia yang boleh menerima ilmu, itu tanah yang subur. Maka fa'ambatatil kala, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan juga rumput-rumput yang banyak, wal ushbal kathir. Wa kanat minha, ada di antara tanah itu yang ajadib amsakatil ma', yang bersifat tidak menyerap air, dia hanya menakungkan air. Air bertakung, walaupun air bertakung dia tak terima air, tetapi orang lain boleh ambil air itu. Kambing lembu boleh minum air itu. Apa maksud dia? Kita baca perhabis dulu hadis ni. Kemudian yang ketiga, ada juga tanah yang menerima air hujan dan ia dinamakan qi'an. Qi'an maksudnya terima hujan, dia terus meresap. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dia tidak menahan air, air itu tidak bertakun dan tidak menumbuhkan apa-apa tumbuhan, sekadar lalu je. Kita kata tanah kan kawasan dekat dengan pantai, tanah yang berpasir, turun hujan, dia akan masuk di tanah, suruh pakdal itu. Dia tidak akan bertakung, dia meresap dan terus masuk, sekadar lalu sahaja. Fadzalika, itu semua mathal, perumpamaan bagi yang pertama, man faqaha fi dinillah, orang yang faham pada agama Allah, wa nafa'ahu Allah bima ba'athani wa nafa'a bih, dan Allah Ta'ala memberi manfaat kepadanya dengan apa yang dia utuskan aku dengannya. Adapun golongan pertama yang dibandingkan seperti tanah yang menerima air, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu orang yang menerima ilmu, yang menerima petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu digunakan untuk dirinya dan dimanfaatkan untuk orang lain. Untuk diri dia pun boleh hasil, untuk orang lain pun boleh faedah juga. Fa'alima, dia tahu, wa 'allama, dan dia mengajar. Dia tahu dan dia mengajar. Sebab tu di antara amanah ilmu, tidak cukup sekadar kita belajar, kita kena sampaikan dengan apa sahaja medium, wasilah, bentuk yang kita tahu, kita kena sapa. Sama ada hak terima tu seorang ekor ramah ke, tak penting. Yang pentingnya kalau sapa jadilah. Yang penting sapa sesat tugas kita, mana kita telah menyampaikan amanah tablighul ilmi yang telah diamanahkan kepada Nabi kita dan juga kepada kita. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau kamu tak buat, bermakna kamu dianggap tidak menyampaikan risalah dakwah. Nak tak nak kena buat. Jadi sapa kepada Nabi, Nabi kena buat. Dan kita sebagai umatnya, apa-apa yang kita terima daripada ilmu yang kita tahu, sikit pun kita kena sapa untuk melaksanakan amanah. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi ayat-ayat macam ni ajak kita memikir, sebenarnya kehidupan ni kita lalui ini seperti berada dalam sebuah sekolah. Hayatuna kal madrasah. Kehidupan kita ni seperti sebuah sekolah. Our life is apa dia? Macam a school, macam sebuah sekolah. Lebih kurang gitulah. Kita hidup seolah-olah kita hidup, orang panggil dalam madrasatul hayah, sekolah kehidupan. Hidup kita ni sebenarnya seperti satu sekolah. Pengalaman yang kita lalui dalam kehidupan sebenarnya mengajar kita banyak perkara, kalau kita mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Adapun bahagian kedua, tanah yang disebut tanah yang ajadib, yang menahan air, orang yang terima ilmu, dia sendiri tidak guna untuk dia, amalnya tidak, manfaat untuk dia tak ada, tetapi dia
dia kongsi dengan orang lain. Orang lain ambil faat ilmu pada dia, tapi dia sendiri tidak guna. Ni rugi juga. Suatu kerugian kalau seseorang itu mengetahui sesuatu ilmu yang dia tidak amalkan. Amalan sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun mengubah corak kehidupan. Mungkin setengah orang kata tak boleh kaji banyak-banyak. Kalau banyak ilmu kau buka sebab kena amal banyak lagi. Kata alasan gitu tak lepas juga. Tak lepas juga. Sebab kita kena belajar. Bila kita belajar, kita kena amal. Cuma dalam bab beramal, kita buat setakat kita boleh buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan seseorang kecuali mengikut kadar kemampuan dia. Setakat kita boleh buat, kita boleh buat. Dan benda kita nak buat sebenarnya banyak. Tak boleh buat semua sekali, kita buat setengah. Sebab tu dalam ungkapan satu kaedah fiqh, dia kata mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang tak dapat diambil semua, tak boleh tinggal semua. Kalau kita boleh ambil sikit, kita buat cara sikit. Jangan pula dah rasa tak boleh ambil habis, kita tinggal tunggu. Ini bukan cara yang betul. Orang yang dapat ilmu, dia kena amal juga sikit. Tapi ada orang yang ambil ilmu, tetapi ilmu tu hanya untuk transfer, dia pindah kepada orang lain, dia sendiri tidak ambil manfaat daripadanya. Memang ada lah golongan macam ni, memang ada lah. Yang ketiga adalah yang tidak memberi apa-apa manfaat ilmu itu kepadanya, sekadar lalu sahaja. Bukan tak tahu tetapi dia tidak amalkan, lepas tu untuk dikongsi dengan orang lain pun tidak ada. Ini suatu masal yang Nabi buat berhubung dengan dua subjek, iaitu air yang turun daripada langit dengan tanah yang menerimanya. Air yang turun daripada langit, tanah yang menerima itu adalah kategori manusia. Adapun dalam ayat ke-17 surah Ar-Ra'd, tempat mengalir air itu adalah al-qulub, hati. Hati, di mana letaknya ilmu itu pada hati kita. Ini suatu persoalan yang perlu kita fikir untuk kita. Sebab ilmu ni dia tidak ada limit. Sebanyak mana kita belajar pun tidak kata sampai seperingkat agak bekas tu penuh dah. Allah Ta'ala ciptakan untuk kita kita punya brain, kita punya mukh, otak kita ni, kuasa memori kita ni boleh menyimpan tak tahu berapa juta trilion, bukan billion, trilion maklumat. Boleh simpan. Macam mana kita nak mengaktifkan dia, itu kita kena belajar macam mana kita nak mengaktifkan synapse, sel-sel yang berhubung antara neuron dalam otak kita, synapse. Sebab tu penting dia sudah pemakan ni. Orang Arab waktu bijak dia makan benda makanan yang mengaktifkan otak dia. Kalau perhati orang dia sebut benua, biasanya benua Afrika, benua India. Patutlah ulama-ulama India ramai mengapa hadis, memang hebat. Memang hebat, dia tajam sungguh ingatan. Waktu saya masa belajar di Madinah dulu, kalau daripada kuliah hadis, baru masuk kuliah, dari segi ngapa hadis banyak dia pada pensyarah. Pensyarah nak sebut ni dia tahu dah hadis ni setara mana, sanak dengan siap dengan sanak, tajam. Orang Arab biasa dia sudut pemakannya, dia makan benda-benda yang berbentuk, yang dipanggil makanan citrus Mediterranean, apa disebut bahasa sekarang dia pemakanan sunnah. Kalau boleh jangan tinggal makan apa dia. Buah tamar mungkin setengah orang tak suka sebab manis dah, ambil sebutir sehari tak apa dah. Buah zaitun ya. Hamba masa di Madinah kita makan sama untuk futur, untuk iftar, breakfast pagi memang dia sedia buah zaitun sekali dengan jubnah, sekali dengan keju dan juga asal, madu. Sekarang ni banyak kemudahan, kita boleh cari di Jafar Rawah ada jual buah zaitun, olive, buah-buah olive, buah-buah zaitun cicah dengan jam apa dia, buah tin, komplit lengkap lalu watin wa zaitun. Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada dua ni, buah zaitun, buah tin. Sebab makan ni penting untuk, sebab kita ni kena sedar kita ni tanah. Apabila Allah Ta'ala sebut air hujan turun atas tanah, tak itu mengalir. Bila Nabi sebut dalam hadis, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan. Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah utuskan aku dengannya seumpama hujan yang turun ke atas tanah. Kita ni sendiri tanah. Kita sedar kita ni tanah. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Nabi Adam, dan Adam tu daripada tanah. Adam daripada tanah.
Nak tahu kita daripada tanah ialah pada badan kita ni ada unsur karbon. Kalau mengaji sains, apa karbon? Karbon tu dalam pensel hak digunakan oleh anak kita nulis hak hitam tu, karbon. Karbon kalau tak dalam tanah kawasan yang tinggi, pressure dia punya tekanan dia, suhu dia tinggi, dia akan bertukar jadi diamond. Belia. Karbon hak hitam tu boleh bertukar jadi berlian. Rupa-rupanya dalam diri kita ada berlian yang tersembunyi sebab kita ni karbon. Kita makan nasi setiap hari, nasi berah orang tanah tu berah tu sebenarnya ada karbon. Tak percaya balik bakar berah. Jangan tanah jadi nasi dah bakar. Bakar tak adalah kau digoreng jadi hitam. Berah tak akan jadi hitam sebab ada karbon. Nasi kalau masak lama-lama lambat tutup dapur, tutup api dapur, sekarang orang pakai puik elektrik dah. Dia jetak sendiri. Maka nasi tak akan jadi hitam, yang dipanggil kerok nasi. Kerok tu hitam, ada karbon. Tubuh kita, sebab tu kalau kita mendengar kes di mana seseorang mati kerana terbakar, mayatnya rentung. Bila sebut rentung tidak gini dah, jadi hitam. Bukan atas faktor dibakar oleh api, sebab dalam diri kita ada karbon, unsur tanah. Tapi unsur tanah ni sudah bercampur dengan air dan api. Dalam diri kita ni ada tanah, ada air, ada api, ada angin. Itu yang Allah Ta'ala ciptakan pada manusia. Jadi keseimbangan ini perlu. Wadah untuk terima ilmu ialah al-qalbu, hati. Sesuatu yang sangat ajaib. Bukan hati stokoh, hati super apa, hati lembu, hati ayat, tidak. Hati ni dari segi bahasa dalam perbahasa dipanggil apa dia, Allah Akbar, dalam perbahasa ilmu tasawuf yang dia menyebut hati itu sebagai suatu apa dia, suatu apa, latifah rabbaniyah. Itu istilahnya, latifah rabbaniyah, makna benda hak lembut yang Tuhan letakkan di situlah wadah bekah untuk dimasukkan iman dan hidayah. Persoalannya pada hati. Tapi duk mana dalam diri kita, dia ada kaitan dengan, dia dianggap sebagai center, sebagai pusat kawalan bagi semua. Kalau punah situ, hak lain punah habis. Bila punah situ, kalau tanah tempat tu punah, maka turunlah air setara mana pun, air cuci, air bersih, dia tak akan terima. Tapi kalau tanah tu comel, kita tengok, kita tanam pokok durian ke pokok motor ke apa, semuanya walaupun buah rambutan manis dia gitu, buah durian manis dia gitu, naik buah apa dia, buah manggis rasa manis dia, tapi semuanya yusqa bima'in wahid, yang telah kita baca dulu dalam ayat ke-4 surah Ar-Ra'd. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min nakhilin wa zar'un wa sinwanun wa ghairu sinwanin, semuanya yusqa bima'in wahid, disiram dengan air yang sama. Supaya itu juga wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, kami lebihkan setengahnya pada setengah yang lain dari sudut rasanya. Sama ada orang itu boleh terima tak boleh terima ilmu, boleh terima tak terima Islam, sebenarnya hati dia sama supaya Allah Ta'ala ciptakan. Tapi sebab ada faktor lain yang merosakkan hati dan jiwa itu, dua ada faktor itu. Iaitu faktor yang pertama ialah irwa asyayatin, tipu helah ataupun tipu muslihat daripada syaitan, dan juga tarikan-tarikan daripada asyahawat, keinginan nafsu. Nafsu dan juga syaitan itulah yang merosakkan jiwa, menyebabkan seseorang itu tidak boleh menerima al-huda wal ilmi. Bila tak diterima, maka dia tak terima tu akan bertukar menjadi az-zabat, jadi buih, atau menjadi rusak, lepas tu hanyut. Persoalan buih ni, walaupun kita nampak benda hak lekeh, tapi rupanya kewujudan dia di alam dunia, khususnya tepi-tepi air, tepi patah, tepi tasik, tepi sungai, sebenarnya ada manfaat untuk kita berfikir. Dari sudut, adakah kita mahu menjadi seperti buih yang begitu rapuh? Perumpamaan, buih yang begitu rapuh. Ada satu ayat yang lain di mana Allah Ta'ala membuat perumpamaan, terlupa dah ayat mana, berhubung dengan bukan ayat, dalam satu hadis, terlupa dah. Bila lah dia mai tinggal, tak ada tiga tu dia terlepas pula cepat. Sesuatu yang apabila disebut batil, wasak, punah, maka dia cepat hilang.
ataupun disebut jufa'a. Dalam ayat tadi jufa'a. Ayat disebut dalam ayat surah Al-Ankabut. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai walinya, pelindungnya, seperti labah-labah yang membuat rumahnya. Kamathal, mari masal tu, ayat tu bentuk masal, bentuk suatu perumpamaan, tashbih. Seperti labah-labah. Labah-labah ni spider. Bukan Spiderman tu, orang berlakon jadi spider. Al-Ankabut yang membuat rumah. Kerana inna awhanal buyut, selemah-lemah rumah adalah rumah labah-labah. Sekali kita agak dengan hujung tangan je, soyak habis. Macam mana daripada labah-labah tu boleh keluar dia punya air liu dia yang melekit, yang melekat, sehingga terbina jalan ni rumah dia, terbina web dia punya sarai dia tu. Kalau kita tengok, kita ada gawat biasa dah. Tapi Allah Ta'ala membuat perbandingan bahawasanya sarang labah-labah itu seperti lemah, seperti orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai walinya, sebagai pelindungnya. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan ayat ni, orang-orang yang keras hatinya apabila tidak boleh menerima ilmu, maka jadilah ia hanyut dan hilang seperti buih. Jadi kalau kita baca ayat yang ini, kita makin mikir ruginya bagi orang yang tidak terlintas dalam hati dia nak tahu apa dia isi dalam Quran. Kadang-kadang aku tanya budak-budak sekolah, dia tak fikir, tak sih kata awak ngaji Quran hari ni tak. Kadang setengah katakannya seminggu dia tak baca Quran, tak buka. Kalau Quran tak baca, kita tak fikir pun nak baca ayatnya, nak baca terjemahannya, nak cari tafsirannya, nak tahu apa dia mesej pesanan yang Allah Ta'ala mahu sampaikan kepada kita. Seolah-olah awal-awal lagi kita tolak dah. Maknanya kalau hujan nak turun enggak, kalau tanah tu boleh gerak, dia lari duduk lain. Seolah-olah gitu. Kalau tanah tu boleh gerak. Orang yang tidak mahu menerima Quran, tidak mahu menerima ilmu, seumpama tanah yang kalau boleh bergerak, dia cuba lari. Padahal air yang turun tu akan mendatangkan manfaat untuk dia. Jadi alangkah ruginya orang yang tidak berusaha ke arah itu. Tolonglah kita belajar, tambahkan ilmu dan sentiasa ikat diri kita dengan Quran untuk terus belajar daripada semasa ke semasa, sebab ilmu Quran ini tidak akan habis. Dia tidak akan habis. Dan hidayah, petunjuk yang mari daripada Quran ini semakin banyak kita tahu, kita rasa semakin dekat dengan Allah dan semakin jelas kebenaran itu, sehingga sejelas dan seterang cahaya matahari di waktu siang hari, terang, jelas terang sangat. Sehingga seseorang itu tidak boleh mengatakan satu pun perkara tidak benar, melainkan benar semuanya. Allah Ta'ala menurunkan air hujan daripada langit, bukan turun saya saja gitu. Semuanya berlaku dengan proses yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini perumpamaan ini kita kena baca banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain untuk kita fikir dan kita mengambil iktibar di mana letaknya diri kita. Air ni walaupun lembut, kita kena ingat air ni suatu makhluk yang sangat misteri. Anzala minas sama'i ma'a, Allah Ta'ala menurunkan air, ini air hujan daripada langit. Air ni suatu benda yang misteri. Sains mengatakan air terbentuk hasil daripada campuran gas oksigen dan hidrogen. Nah, masa belajar dulu kita ingat lagi, bila bertemu gas oksigen dan hidrogen, apa bunyi? Bunyi. Mana terhasilnya air. Allah Ta'ala ciptakan alam ni sebenarnya penuh dengan gas-gas, nitrogen, hidrogen, oksigen. Oksigen yang paling banyak kuasa muka bumi yang menyebabkan kita boleh bernafas. Karbon dioksida, ada gas-gas nadir yang kurang di atas sana. Maka kita memerlukannya untuk kehidupan kita. Sebab tu air ni kita nak pergi tak boleh. Air ni apa dia? Cuma kita tak mikir, sebab benda tu kita jumpa setiap hari. Air tu nak kata sekeping air dah, nak kata seketul air, tak ada sebutir air, tak ada. Dia tidak ada penjodoh bilangan bagi air. Sebab air itu disebut atas bekah tempat dia berada. Kalau air duduk dalam gelas, segelas air. Air duduk dalam beledi, sebeledi air. Nak kata sekeping air, tak ada. Sebutir air, tak ada. Sebuah air, tak ada. Kenapa tidak ada penjodoh bilangan bagi air? Sebab air itu sendiri tak boleh duduk gitu, sifat dia. Dia tak boleh duduk. Dia memang bila jatuh, dia akan pergi tempat yang paling rendah.
Kalau kita letak air tempat tinggi, lepas tu tempat tu dia ada kedudukan yang bukan landai, yang maka dia akan turun. Sebab tu bumbung rumah tak ada bumbung orang buat landai gitu, tu sutuh, tidak bumbung. Kalau bumbung dia akan buat tinggi rendah gitu. Sebab bila turun hujan air tak akan mengalir. Tidak ada orang buat bumbung ni dia rendah, tengah, tepi dia tinggi. Kecuali ada aliran untuk air turun. Sebab sifat air ialah anzala, dia turun. Anzala minas sama'i ma'a, dia turun daripada atas, air hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan daripada langit air yang bersih. Air itu menjadi sumber bagi kehidupan manusia, dan planet bumi adalah planet yang paling banyak air. Saintis buat kajian, tidak ada planet lain yang boleh dijumpai air. Cuma adalah fakta pernah menyebut, saintis jumpa ada sedikit air di planet Marikh. Planet Marikh, planet keempat dalam sistem solar, utarik kejora bumi Marikh. Sama ada manusia boleh membina kehidupan di sana, wallahu alam, tetapi terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Kalau sampai sana pun darah kita akan menggelegak, sebab suhu di luar terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Kita tak sedar kita duduk ni atas bumi ni, Allah Ta'ala buat udara yang mu'tadil, la harra wa la barda, tidak panas dah, tidak sejuk dah. Kita naik kapal tubai, kita tak khabar di luar kapal tubai tu, bila tinggi 40,000 kaki, suhu di luar tu tak kurang daripada 50 darjah Celsius tahap beku. Suhu di bawah di luar kapal tubai. Kita tak rasa sebab kita dalam, memang sejuk. Itu berhubung dengan perasaan air, sebab di atas sana penuh dengan air, wap-wap air. Sebab tu ayat yang telah kita baca dulu dalam surah Hud, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, dan arasnya di atas air. Bila hamba ingat lagi bila baca tu surah Hud, awal surah Hud, lepas surah Hud, surah Yusuf, surah Ar-Ra'd bila tu, tahun lepas, kedua tahun lepas. Ada seorang ahli jumuah tanya lepas tu, dia tak puas hati, dia kata mungkin ayat ini dalam bentuk suatu tamsilan. Hamba kata tak, bukan tamsilan. Memang arash Allah Ta'ala atas air, bawah tu ada air, tapi bukan bermakna arash tu terapung atas air. Sebab ada dalam hadis Sahih Bukhari menyebut begitu. Memang sebut begitu, bahawa wa arsyu ada dalam Sahih Bukhari dalam bahagian badul khalqi, permulaan kejadian makhluk, berhubung dengan arash, al-arsh alal ma', arash di atas air, atas sana ada air. Arash di mana makhluk yang paling tinggi selepas langit yang ketujuh, atas pada langit ketujuh itu ada air. Maka tidak pelik kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Yasin, semua makhluk yang ada di planet ini, apa dia, matahari, bulan, kullun fi falakin yasbahun, semuanya berada pada falaknya, berenang. Yasbahun tu berenang. Berenang dari segi bahasa mana? Dalam air, bukannya terapung atas udara. Kalau atas darat tidak berenang, itu yamshi, itu yajri, jalan, gerak, berlari. Tapi yasbahun, berenang, seolah-olah berada dalam air. Dan syurga ni, di atas sana ada syurga, dan syurga tu digambarkan dalamnya ada sungai. Bila sebut sungai, air. Jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang di bawahnya ada syurga, yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. InsyaAllah kita sama-sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa